Kapten, on air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton, tuan-tuan yang berada di rumah dan di mana saya berada pada petang ini, alhamdulillah pada minggu ini kita bertemu kembali dalam talk show kita Mutiara Minda yang dibawakan khas oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, yang mana tajuk kita pada minggu ini ialah Ramadan Musim PKPB, peluang ke masa beribadah. Alhamdulillah petang ini kita berpeluang bersama-sama dengan dua orang penceramah bebas kita yang tidak asing lagi di negara kita hari ini, iaitu yang pertama yang bahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Zul adalah tuan-tuan, beliau juga ramai yang tak tahu, saya nak kenalkan juga, beliau adalah Timbalan Pengurusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara MDN. Dan seorang lagi yang tidak kurang juga tuan-tuan puan sekalian, sekarang ni dikenali ramai di negara kita hari ini sebagai penceramah selebriti kita, iaitu yang bahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Apa khabar Ustazah? Baik, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Kapten. Kapten pun sihat ya? Alhamdulillah sihat seadanya. Jadi bila sebut nama Ustazah ni, kadang kita jumpa orang, bila sebut bila binti Dasuki, orang ingat adik-beradik dengan apa, bekas Kelan Menteri tu, asal Dasuki ke? Ramai tanya gitu. Dia ingat adik ke? Bukan. Clear bukan ya? Ustazah Isfadiah itu adalah salah seorang daripada ahli jawatan kuasa dan juga penceramah kepada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Jadi petang ni kita bersama dengan aktivis penggerak pemikir dakwah di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Alhamdulillah tuan-tuan dan sekalian, kita akan bersama pada petang ini selama 1 jam bersama Ustaz Zul Ramli dan Ustazah Isfadiah. Sebagai mukadimah, saya nak mulakan tajuk pada petang ini kepada Ustaz Zul ya. Berbanding dengan tahun-tahun lalu Ustaz, jadi tahun-tahun sebelum ini saya pun saya ingat saya lahir, saya berpuasa sehingga sampai umur saya sekarang ni, saya tidak pernah mengalami puasa macam begini keadaan rupanya. Orang kata new normal ni. Yang mana pergi masjid tak boleh, pergi surau tak boleh, nak pergi beli makanan di bazar pun tak ada. Sebelum ni lah, ni dah ada longgar-longgar sikit lah. Walaupun tak ada bazar. Nak ceritakan, kita menghadapi Ramadan ni, orang kata biasa, normal, tapi bagi saya luar biasa tahun ni. Sepanjang umur saya, inilah pengalaman saya pertama yang saya ingat bila-bila. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi sikit lah. Jadi dalam keadaan kita suasana ni, kita ramai yang orang tua-tua kita keluh kesah ni. Ganjarannya dengan surau masjid berbeza. Kita pun tak boleh nak, orang kata keluar nak pergi share makanan, nak pergi hantar ke rumah-rumah dan nak boleh melawat ke rumah anak-anak yatim, susah. Mungkin Ustaz boleh share sikit macam mana kita nak menghadapi 10 terakhir ni, Ramadan ni, supaya kita dapat menghadapi Ramadan ni, rebut keemasan peluang yang terbaik pada tahun ni. Silakan Ustaz. Baik, Allahu Akbar ya. Pertama sekali terima kasih Kapten, Ustazah, rakan panel pada kali ini, dan saya kira semualah tim-tim yang dedikasi daripada tim-tim di YADIM yang bersungguh-sungguh supaya majlis ini akan dimanfaati, dan semualah para penonton ya yang bersama dengan kita. Saya mohon izin untuk mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekali lagi Kapten dan Ustazah dan semualah yang saya kasih sekalian kan, saya kira memang sangat tepat dan betul apa yang Kapten sebutkan tadi, bahawa kita mengalami satu keadaan yang kita tak pernah jangkakan pun sebenarnya ya.
Tetapi berita baiknya adalah ya, Ramadan ini walau apapun keadaannya, walaupun apa situasi dan kondisinya, tawaran yang Allah bagi kepada umat ini tak ada berkurang walau sedikit pun. Maknanya jadilah apapun, berlakulah apapun, masuk saja bulan Ramadan, maka apa yang Allah beri pada zaman Nabi, Allah beri kepada zaman para sahabat, sama tak ada kurang walaupun 1% kelebihan tersebut. Maka kita dapat sebiji ya, tanpa kurang walau sedikit pun. Bukan maknanya bila PKP ni kelebihan, keampunan, janji dilepaskan daripada neraka itu jadi berkurang disebabkan oleh situasi kondisi yang berlaku. Itu berita baiknya ya. Jadi bila kita nampak, bahkan kalau kita tengok sendiri ya, Islam tu sangat bersifat proaktif kepada apa saja situasi dan keadaan. Sebab kita tahu Islam ni adalah agama yang hidup. Dia bukan satu agama yang tak boleh padan, tak boleh nak masuk dalam apa situasi dan kondisi ya. Bahkan cuba bayang ya, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari yang menceritakan tentang orang yang menahan dirinya. Kerana apa? Sebab tak keluar, kerana menjaga daripada wabak. Maka Nabi sebut ganjarannya seperti ganjaran orang yang berjuang dan syahid. Sama ada dia mati dengan sebab sakit itu atau tidak. Maknanya ya, benar kalau kita tengok dalam qawaid usul fiqh pun memberitahu berdasarkan daripada punca hadis yang menyatakan bahawa Allah suka untuk memberi rukhsahnya sama macam Allah suka memberi azimahnya ya. Maknanya konteks kita mungkin kita rasa macam Allahu Akbar, tak dapat ke masjid ya, tetapi kenapa kita tak dapat ke masjid? Bukan sekadar tarawih, bahkan yang wajib solat Jumaat. Tetapi kenapa menjadikan kita tak boleh? Maka kerana adanya sesuatu mudarat yang lebih besar, kerana dia mengancam nyawa. Maka kita tahan handbrake kita, kita berkubu dalam rumah kita, kita tak pergi. Kita menahan diri itu dianggap sebagai rukhsah. Dan hadis sebut sama saja Allah punya cinta sayang pada kita, sama ada kita pergi ke masjid pada masa ketika tak ada masalah, dengan ketika kita tak pergi masjid kerana rukhsah, Allah nilai sama saja pada ketika itu. Jadi Allahu Akbar, maknanya Kapten, sebagai jawapan pertama daripada saya untuk kita, pertama sekali maknanya tak kurang walaupun sedikit pun ganjaran dan kelebihan yang ada di bulan Ramadan ini, walaupun musim PKP, PKPD, PKPB, apapun yang berlaku. Dan Masya Allah, dan yang lebih lagi adalah bila kita tertahan kerana sesuatu rukhsah, maknanya satu kelonggaran daripada Allah, kelonggaran itu juga di sisi Allah adalah merupakan ganjaran pahala yang sangat besar. Inilah yang Kapten, yang semua kita patut sedar dan nampak dan tak mengurangkan semangat kita untuk memeriahkan, terutamanya di 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Ya, Alhamdulillah saya. Artinya masalah yang kita berlaku hari ini ialah kita tak pergi masjid pun dia sebagai satu rukhsah ya, satu kelonggaran, satu kelebihan daripada halangan yang hak berlaku. Kita diberikan suatu rukhsah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan sebagai ulama'nya sepakat ini adalah satu rukhsah. Jadi tak perlu kita gundah gelana. Jadi boleh bagaimanapun orang perempuan ni, kebanyakan kadang saya pun sama sembang dengan kakak-kakak saya, adik-adik saya, isteri saya sendiri. Ya Ustazah ya. Kata setiap tahun ni, bulan Ramadan ni kata, orang yang paling bertuahnya tak kira apa berlaku pun kata orang lelaki. Sebab walaupun 10 malam terakhir ni, seorang lelaki ni dia tak sibuk. Kebanyakan lah, bukanlah apa semua. Tak sibuk ke dapur nak memasak. Bangun pukul 4 pagi pun dia tiba-tiba bangun, tiba-tiba bangun dia boleh ambil wuduk, dia boleh sembahyang tahajud, boleh berzikir, baca Quran. Isteri ni kadang orang perempuan ni, dia bangun tidur, sibuk nak uruskan, nak masakan, anak-anak nak bangun tidur. Banyak kerja-kerja rumah yang dia buat, dia tertinggal banyak daripada orang lelaki. Jadi macam mana Ustazah melihat benda ni, nak bagi semangat kepada perempuan ni,
tak semestinya kita buat macam orang lelaki ni buat, kita pahalanya kita kurang. Kita mungkin letih, kadang-kadang lepas-lepas buka puasa tu dia sibuk pada 5 petang lagi, langsung tak sempat nak tadarus, tak sempat nak ibadat yang macam orang lelaki. Jadi apa nak bagi nasihat kepada perempuan ni, semangat kita untuk Ramadan ni walaupun kurang pada orang lelaki dari segi masa tu. Salah. Silakan Ustazah. Terima kasih Kapten. Okay, Ustaz Ramli yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada petang ini ya. Jadi bila tengok tajuk tu, peluang keemasan Ramadan sewaktu PKP ni, saya rasa sangat-sangat bertuah ya, tuan-tuan perempuan para penonton yang dimuliakan. Kerana apa? Kerana Allah takdirkan kita ini untuk lockdown ataupun kita berkurung di dalam rumah kita, yang rumah kita ini sebenarnya adalah lubuk-lubuk pahala. Kita disatukan oleh Allah dengan ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita ini pintu-pintu kita ke syurga. Kalau seorang isteri kan, pintu syurga dia siapa lagi kalau tak suami dia. Dan seronoknya lagi kalau sesiapa yang dapat berkurung dengan mak dan ayah. Ya? Mak dan ayah pun ada kan, suami pun ada. Kita juga dengan suami. Isteri dia ini adalah lubuk kebajikan. Jadi kalau dia berbuat sesuatu, dia membantu isteri dia, membantu anak-anak dia, maka ini merupakan satu peluang keemasan ya, yang tidak boleh kita sia-siakan. Jadi saya akan sentuh yang itu dulu. Kerana apa? Keterujaan kita sebenarnya, bila saya dengar Ustaz Zurami sebut, memang betul lah. Apa yang Allah berikan, memang kita nampak pada satu sudut kita tak boleh pergi ke masjid, tetapi Allah telah sediakan satu bahagian yang lain, peluang keemasan yang sangat-sangat besar nilai dia. Kita selalu kalau orang nak berkahwin tu, kita akan kata, oh dia ni nak dirikan masjid. Jadi masjid dia di mana? Masjid dia di rumah tu. Jadi bagaimana dia mengimarahkan rumah dia itu, sebagaimana orang mengimarahkan masjid, itulah yang menjadi persoalan dan perjuangan kita hari ini. Kalau kita pergi ke masjid sebab kita nak mentaati Allah, nak masuk ke dalam pintu rahmatnya. Dalam rumah kita, Allah dah sediakan pintu rahmat dan pintu kebajikan. Isteri, pintu syurga dia adalah suami. Anak-anak, pintu syurga dia adalah ibu dan ayah. Suami, pintu syurga dia adalah kebajikan yang dijaga, bertanggungjawab dia kepada isteri dia, anak-anak dia. Itu pintu dia. Begitu juga dengan seorang suami, ya, dia tanggungjawab dia, pintu syurga dia adalah ibu dan ayah dia. Dan kalau kita dalam bulan Ramadan ini yang kita kejar adalah ifkum minan nar, Allah melindungi kita daripada api neraka. Maka di rumah ini adalah tempat kita melindungi ahli keluarga kita daripada api neraka, sebab Allah sebut ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Depan kita ni anak-anak kita. Kita bertadarus dengan dia orang, solat berjemaah dengan dia. Kadang-kadang pada waktu lain Kapten dan Ustaz Zuli kita terlupa. Sebab ni kita duk mengejar masjid ni yang dekat rumah ni kadang ketinggalan. Tapi sekarang ni kita yang duk hadap dia. Masjid dah azan dah ni. Kita pula yang suruh anak kita untuk melaungkan azan. Sebelum ni tak pernah. Sebab memang kita pun duk sibuk pergi ke masjid kan. Tapi ini peluang yang sangat luar biasa di mana seolah-olah Allah nak suruh kita fokuskan pada tempoh yang saya rasa sangat-sangat sedikit. InsyaAllah lepas ni kita memang boleh bebas lah berapa tahun dah macam Kapten sebut, daripada kecil sampai ke umur kita sekarang ni. Saya pun sama juga. Inilah first time saya merasakan berkurung di dalam rumah. Tapi Masya Allah, Allah kurung kita ni dalam, maksudnya dengan apa yang ada ni, Allah takdirkan kita berada dalam rumah. Rupanya ini adalah gedung pahala kita. Jadi itulah yang paling indah. Itu juga bagi kaum wanita. Kapten ni belum lagi kaum wanita yang didatangi ABC, Allah bagi cuti tu kan. Langsunglah tak boleh nak puasa, nak beramal ibadat kan. Yang Kapten tanya tu yang ibu-ibu suri rumah yang dekat rumah yang duk sibuk menyiapkan urusan rumah dia, urusan keluarga dia. Tapi ni ada lagi bahagian kaum wanita yang terkilan saja kan. Dia bila datang Ramadan, ABC Allah bagi cuti, dah dia pun terpaksa tinggalkan puasa dia. Dia tadarus tak habis pun terpaksa tinggalkan. Jadi macam ada banyak bebanan yang terkilan dalam hati kita. Saya ada seorang sahabat ni masa sekolah menengah
dulu. Yang tu Ustaz Zul, dia duduk kita boleh nak mengerjakan tarawih, tak boleh nak sambung tadarus kan. Jadi itu pemikirannya. Tapi bila kita fikirkan balik, siapa yang mengurniakan orang kata cuti khusus tu, eksklusif tu, lelaki tak ada, perempuan je. Siapa yang memberi cuti itu? Allah yang memberi. Jadi bila Allah yang memberi, dia punya matlamat dan tujuan dengan ibadah puasa, ibadah lainnya dalam bulan Ramadan, dia seolah-olah sama. Sebab bila kita melakukan ibadah, kita nak jelmakan ketaatan kita kepada Allah. Dan bila kita period ataupun kita dapat cuti daripada Allah ni, kita taat pada Allah, kita patuh pada apa yang Allah tentukan buat kita dan kita redha, bukankah itu juga menandakan ketaatan kita, keredaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat indah, sangat cantik. So jadi apabila kita letak redha, insya-Allah Allah akan beri. Dan cantiknya pula dalam Islam, seandainya wanita-wanita yang dalam Allah bagi cuti itu diberikan period lah haid lah waktu tu kan, tempoh tu, jadi dia terpaksa berhenti daripada elok-elok sembahyang, elok-elok mengaji, dia terpaksa berhenti. Tuan perempuan kita ni semua Allah akan ganjari dengan apa yang telah kita lazimkan sebelum kita mendapat sesuatu masalah ataupun kita dibebani dengan satu bebanan. Seandainya orang itu bermusafir, sebelum dia bermusafir, dia sentiasa solat duha. Tapi sewaktu dia bermusafir, dia terpaksa tinggal solat duha ni, maka ganjaran solat duha dia itu tetap diteruskan. Itulah juga dengan kaum wanita ni. Jadi ini merupakan berita gembira. Dan bagi kaum wanita yang sibuk dengan urusan keluarga itu, sebagaimana yang Kapten tanya, ada lagi berita baik, iaitulah sesiapa yang memudahkan urusan orang lain, ya, khususnya dalam urusan ibadah, atau kita menunjukkan sesuatu ke jalan kebenaran, maka kita akan mendapat pahala mereka sebagaimana yang mereka lakukan. Jadi kalau kita kejutkan ahli keluarga kita untuk solat tahajud, kita kejutkan mereka untuk solat tahajud, kita pula siapkan makanan. Jangan risau, solat tahajud mereka itu pahala dia akan dapat pada kita. Dan begitu juga bila kita siapkan makanan untuk mereka, bukankah kita sebenarnya sedang memberi makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka? Maka ganjaran dia menyamai ataupun sama pahala dengan orang yang berbuka puasa. Orang yang berpuasa itu kita akan dapat juga. So kalau lah ahli keluarga kita ada 6 orang lah tuan-tuan perempuan kan. Jadi kita siapkan makanan, sewaktu dia berbuka puasa dia rampung makan hidangan makanan kita, maka pahala 6 orang ni semua dapat kat kita. Pahala apa? Pahala puasa dia. Allah tak kurangkan walaupun sedikit kan, dan hakikatnya Allah ambil pahala daripada dia. Tapi untuk dia pahala itu tetap solid, dan untuk kita juga adalah pahala yang lain. Jadi inilah indah dan seronok sebenarnya kabar-kabar gembira buat kaum wanita. So, jadi kita jangan bersedih. Di rumah kita adalah lubuk pahala, di mana-mana kita lakukan ibadah itu bukan khusus kepada solatnya dengan baca Qurannya dan sebagainya, tetapi dia merangkumi seluruh aspek dan aktiviti yang kita lakukan, termasuk aktiviti harian. Ya, terima kasih Ustazah. Dengar tu ya, kaum perempuan ya, kawan-kawan sekalian, kaum wanita sekalian, lubuk pahala ya. Jadi kita janganlah latasan, janganlah bersedih lagi. Apa yang suami buat tu, kita sibuk pergi ke dapur, suami sembang tahajud, pahala tahajud tu pun kita dapat. Jadi tapi dengan syarat kita kejutkan Kapten. Ya, terkejut. Alhamdulillah, artinya kita sama-sama kita berkongsi pahala, tak kurang pun pahala yang orang yang melakukannya. Ini satu gambaran bahawa Allah tu cukup memberi rahmat kepada hamba-Nya, walaupun dia tak mampu, tak boleh nak buat, tapi kerana dia ada sumbangan tadi saya sebut, dia akan dapat manfaat. Ya Ustaz Zul lah. Jadi saya ni sebenarnya Ustaz, bila ramai kita boleh berjumpa kawan-kawan secara online ke, dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, dia cerita masalah kita bulan Ramadan ni, 10 bulan terakhir ni kita. Adakah yang Rasulullah kan biasa bangun malam, tengah malam bertahajud. Ramai ustaz sebut, bila sebut saja nak dapat Lailatul Qadar ni, kita kena bangun malam bertahajud, semayang, baca Quran. Ini saja yang kita dapat Lailatul Qadar. Dengarlah gitu.
Adakah amalan ini saja nak rebut Lailatul Qadar ni, ada sekadar semayang saja, tahajud saja, baca Quran? Jadi masa tu panjang. Apa benda lain tidak kira sebagai satu ibadat ke yang boleh dapat kita manfaat 1000 bulan tu? Boleh tak yang apakah amalan boleh kita buat 10 malam terakhir ni yang kita boleh, orang biasa pun boleh buat? Allah. Baik, terima kasih Kapten, ya, Ustazah. Terima kasih. Saya kira jelas, saya kira kita nampak betapa pemurahnya Allah, ya, apabila kita makin membincangkan luasnya rahmat Allah di atas satu benda yang kecil, tetapi nilaian yang Allah beri, ganjaran yang Allah beri tersangat besar, ya. Bila kita cerita tentang 10 terakhir, tentu yang paling masyhur yang kita akan cerita ialah tentang Qiyamul Lail, ya. Qiyamul Lail itu saya kira mungkin apa yang Kapten minta saya untuk kembangkan, ya, dalam majlis ilmu kita ni kan. Berdasarkan pastinya pada banyak hadis, ya. Kalau kita tengok Nabi menyebut dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari sendiri ada menyatakan tentang, Rasulullah menyatakan, man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ya. Di sana Rasulullah menyebutkan tentang qama Ramadan, ya. Bahkan dalam hadis yang lain ada menyebutkan tentang qama lailatul qadri, ya, qama lailah al-qadri. Memang qama itu untuk pada malam yang kita katakan malam al-qadar tersebut, ya. Kalau kita melihat memahami apa patut kita buat di malam itu, memang betul kita kena petik sebanyak mungkin hadis. Sebab itu adalah mudah bagi kita merujuk kepada apa para ulama yang muktabar, ulama yang wara', ulama al-amilin mengajar kepada kita, itu akan lebih mudah berbanding kita ambil satu hadis yang kita mungkin tak berapa faham konteks dengan hadis yang lain, ya. Contoh, apabila Nabi sebut man qama Ramadan dalam sabda Nabi, maka Imam Nawawi sebagai contoh menyebutkan qama di sana adalah solat tarawih, ya. Dan bila kita masuk lebih dalam lagi, kita tahu bahawa Ramadan ni secara orang kata dari segi masanya, kita ada siang ada malam, ya, ada siang ada malam. Dari segi masa, batas masa, siang hari sama. Ada juga menyebutkan man shama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Baik, ada siangnya adalah kita sama, berpuasa. Kemudian di malamnya kita qama. Baik, oleh kerana qama itu dia pergi kepada qiyam al-lail, ya. Sebab kalau siamun nahar, siang di puasanya di waktu siang. Kita tak puasa waktu malam. Ya. Secara lebih khusus qama itu adalah qiyam, ya, dan qiyam itu dia akan pergi qiyamul lail. Jadi kalau kita tengok, ya, kita yang nak merebut, yang Nabi kata carilah, rebutlah, ya, ganjaran kelebihan di malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar, kita akan dapati bahawa bila sebut malam, membangunkan malam, sebahagian ulama menyatakan bahawa malam itu dah mula daripada waktu maghrib, ya, sebab malam lawannya siang. Siang ialah berakhir bila masuk waktu maghrib, ya. Tetapi saya kira lebih majoriti ulama menyatakan adalah pada waktu isyak, ya, sebab maghrib walaupun telah habis siang, tetapi kenapa kita berada pada fi ahwalil ghurub? Sebab kita masih disentuh ataupun diterangi oleh limpahan cahaya. Dan dinamakan isyak bila cahaya matahari langsung dah tak ada. Jadi bila langsung cahaya matahari dah tak ada, maknanya dia adalah malam. Jadi Masya Allah, kalau kita tengok panduan ulama bahawa kalaulah kita mengambil hadis lain, ya, hadis-hadis lain, Nabi menyebutkan tentang kelebihan orang yang solat isyak berjamaah. Dia buat solat isyak berjamaah, dia telah mendapat separuh solat malam, separuh qiyamul lail. Apabila kemudian dia lakukan solat subuh berjamaah, dia seolah-olah dah dapat seluruh malam. Maknanya kat sana saja, ya, belum lagi kita jumpa solat tarawih, belum lagi kita sebut amalan lain yang kita katakan qiyamul lail itu.
melakukan solat secara berjamaah isyak. Ya, dan kita sekarang kata oh berjamaah di masjid. Kita pun start motor. Tapi tiba-tiba PKP, tak boleh. Maka kita tak pergi dan kita bertahan di rumah kerana perintah tadi. Maka sama saja pahala tak kurang walau sedikit, dengan syarat macam Ustazah kata tadi, ya, kita buat dan bentuk musalla di rumah kita masing-masing, adanya azan, adanya iqamah sebagai sunat saja, dan yang penting adanya imam dan adanya makmum. Maknanya buat hak ini, kalaulah malam itu berlakunya malam Al-Qadar, maknanya Nabi dah sebut separuh malam itu dia dah mendapat, sebab Nabi kata seakan-akan dia telah melakukan sembahyang malam separuh malam. Jadi cuba bayang itu pun. Dan kalau kita tengok dalam konsep ibadah ni, ya, kita terlepas pandang, ya, Allah lebih, kalau kita nak sebut kategori ibadah dan ganjaran. Sebab puasa ni adalah imanan wahtisaban. Nabi kata puasa tu dia berdorongan dia adalah RON 97 dia adalah kena yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Ihtisaban ni adalah mengharap, menghitung, membilang pahala ataupun ganjaran. Jadi kalau kita melihat ganjaran yang Nabi tawarkan pada kita daripada apa yang Allah minta Nabi sampaikan pada kita, ganjaran paling besar adalah bila kita buat benda fardu. Ya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, tak ada benda yang lebih besar yang aku lebih suka hamba-Ku lakukan adalah melakukan maftaratu alaih, bila dia melaksanakan apa yang aku fardukan kepadanya. Maknanya kita solat isyak, elokkan solat isyak, maka itu sebenarnya dah memberi kesan qiyamul lail kita. Ya, supaya jangan nanti kita nampak benda-benda lain, akhirnya sembahyang isyak yang paling besar pahalanya itu yang kemudian kita abaikan, ya. Baik, saya mungkin dalam seminit lagi, Captain, kita tengok bahawa solat isyak buat berjamaah. Kemudian adanya hadis tentang solat rawatib, solat yang mengiringi solat fardu. Ya, sebab berdasarkan kepada hadis yang biasa kita dengar, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu. Perkara pertama yang Allah tanya kita hari akhirat, solat kita. Dan kemudian solat kita ini Allah tanya atammaha am naqasaha. Bila saya berdiri depan Allah, Allah tanya pada malaikat, bukan Allah itu tidak tahu, tetapi itulah peraturannya. Adakah dia sempurna atau tidak? Dua je solat kita ni. Atammaha, tamam ke ataupun naqas. Baik. Maka katalah tamam, maknanya syarat sah. Nya okey, rukun-rukunnya okey, khusyuknya okey, markahnya tamam, maka Allah kata tuliskan dia tamam. Wa in taqasa minhu syai'a. Ini problem kita. Kita dapati, kita pun tahulah sekarang ni solat zuhur kita, solat isyak kita, ya, ada kurang. Maka apa Allah kata? Jadikanlah solat sunat rawatibnya itu, solat sunatnya itu menampung yang kurang. Jadi Captain, mungkin nanti ada lagi sesi yang soalan mungkin lepas-lepas ini, maka kita tahu bahawa mengejar malam itu bermula daripada sebenarnya kita buat solat isyak secara berjamaah, kita hias dia dengan solat sunat rawatib dan cantikkan dengan tarawih. Sebab sekali lagi kata Imam Nawawi, qama Ramadan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah solat sunat tarawih tersebut. Jadi orang yang buat solat sunat tarawih itu, katalah takdir tertidur, bukanlah kita nak promo macam tu tak, kita promo lain ni. Katalah dia tertidur, sedar-sedar suami isteri pun Masya Allah terlambat bangun, ya, sedar-sedar bangun dan makan kurma dengan air saja. Ya Allah, dia tak sempat. Tetapi tak, insya Allah dia telah mendapat yang disebut pahala orang yang membangunkan yang seperti 1000 bulan dia melakukan solat tanpa henti, kerana dia lakukan solat isyak berjamaah, diikuti dengan rawatib dan dia lakukan solat sunat yang disebut tarawih tersebut. InsyaAllah saya kira nanti mungkin ada yang kita boleh tambah-tambah, Captain, tetapi itu insyaAllah saya harap satu dorongan untuk saya dan kita semua di sini, insyaAllah. Subhanallah, ya tuan-tuan puan. Jadi dapat jelas kita pada hari ni, ya. Artinya selama ni kita banyak ramai yang faham. Sebut Lailatul Qadar tu hanya kita bangun tengah malam, pukul 3-4 pagi. Rupanya Ustaz sebut tadi banyak ada hadis yang menerangkan bahawa
Isyak tu dah mula dah kiranya malam dia sampai subuh. Jadi kalau kita ibarat start isyak tu dah kira kita dah ketemu lah dengan dia tak mesti kita pukul 3 4 pagi ya Ustaz ya. Jadi Ustazah Isfadiah, saya ni sebenarnya nak cerita ni benda-benda yang kita cakap hari ni tentang Lailatul Qadar, puasa ni, pulang ke masa ni. Kita melihat kepada orang macam kita ni, orang yang dalam keadaan aman ni. Maksud aman ya orang duduk di rumah, yang kena lockdown di rumah. Tapi kita lupa lebih kurang hampir berapa puluh ribu lagi sebenarnya. Mereka tak macam kita, kena bertugas. Dan jururawat, frontliner, jururawat, macam polis, macam tentera kena bertugas di sempadan, kena menjaga sempadan ni sebab nak ngawal COVID ni. Kita ni sebab kita gelisah sebab kita kena lockdown, duduk di rumah. Tapi orang yang lain sebenarnya tak macam kita. Mereka ni tak rehat macam kita. Terpaksa duduk jaga orang sakit, kena merawat orang sakit, kena ada on call sebagainya. Mungkin tak ada peluang macam yang sebut oleh Ustaz tadi tu. Nak bangun, nak sempurna isyaknya macam kita ni. Nak bangun tengah malamnya. Mungkin buka puasa pun tak macam kita sempurnanya dengan juadahnya, dengan isteri depan mata, suami depan mata. Jadi mungkin Ustazah boleh macam mana kita nak berikan share sikit dengan golongan-golongan yang frontliner ni, nak bagi kita motivasi macam mana mereka nak menghadapi Ramadan ni. Mereka tak kurang juga dengan kita yang sesempurna yang tidak macam mereka ni. Silakan Ustazah. Terima kasih Kapten, insyaAllah. Saya teringat ni ada saya baca satu kisah kisah di mana seorang abid yang dia tidak pernah lalai daripada solat malamnya. Dan dia sentiasa melakukan puasa, ibadah-ibadah sunat, termasuklah yang fardunya dengan puasa sunat dan sebagainya. Dan ini diceritakan namanya dia adalah Abu bin Hashim. Tahajud dia memang sangat kuat sekali. Dan disebutkan bahawa pada satu malam dia keluar hendak menunaikan solatnya dan dia mengambil wuduk. Dan sewaktu dia mengambil wuduk, dia ternampak ada seseorang berada di sisi perigi. Kalau orang-orang dulu kan dia ambil wuduk dekat sisi perigi ya. Jadi bila dia ambil wuduk, dia tengok orang ni dia tak biasa, tak kenal lah. Jadi dia kemudian dia berbual. Kita wallahualam kan dalam cerita-cerita dan kisah-kisah ini mungkin terdapat banyak pengalaman yang kita sendiri tidak boleh nak bayangkan sebenarnya. Jadi dikisahkan bahawa orang yang dijumpa itu adalah sebenarnya malaikat yang sedang membawa buku. Dan ini kita tak tahu juga sebab Allah nak mengajar para wali, ya Allah nak mengajar para ulama ini dalam keadaan yang kita sendiri sebagaimana saya sebutkan tadi tidak dapat bayangkan. Jadi dia pegang buku dan kemudian ditanya siapakah engkau. Jadi pun dia mengakulah dia malaikat dan pada dalam buku ini adalah buku orang-orang yang melakukan amal saleh. Dan kemudian dia tanya Abu bin Hashim ini dia pun rasa macam teruja sangat dan dia nak tahu ada tak nama dia di dalam buku tersebut. Jadi dia minta malaikat tu cuba cek nama dia ada tidak tersenarai sebagai orang-orang yang saleh. Dan kemudian malaikat ini pun dia menyemak melihat ya. Tetapi daripada awal muka surat hingga ke akhir muka surat tidak ditemukan langsung nama Abu bin Hashim. Jadi bila tidak ditemukan, dia minta cek semula. Sekali lagi tolong cek. Dan dicek sekali lagi pun tidak dijumpai, tidak ditemui. Maka waktu itu menggigillah Abu bin Hashim ini sehingga dia tersungkur dan dia menangis semahu-mahunya. Dan dia mengatakan bahawa ruginya aku. Kenapa ni aku melakukan ibadah ni tetapi aku tidak dapat apa-apa. Dan kemudiannya apa yang disebut, yang dikatakan adalah apa penyebab dia kerana dia ini beribadah ya tuan-tuan dan puan-puan, dia beribadah hanya untuk diri dia sendiri. Dia solat malam, dia tahajud hanya untuk dirinya sahaja bebas daripada api neraka. Dia berpuasa hanya untuk meletakkan supaya perasaan dia Allah melihat dia. Dan dia sembahyang fardu supaya Allah selamatkan dia daripada api neraka. Dan dia melakukan semuanya itu hanyalah untuk diri sendiri. Dia membaca Al-Quran juga untuk diri sendiri. Tapi tidak ada bahagian yang dia boleh beri dan dia beri manfaat, dia melindungi orang lain ataupun dia membantu orang lain. Tidak ada. Jadi daripada situ kita boleh lihat dia kan kalau kita lihat pengajaran daripada puasa itu sendiri.
Apakah antara lain pengajaran puasa selain daripada meningkatkan rasa ihsan, maksudnya kita melakukan ibadah, kita boleh rasa Allah melihat kita. Selain daripada perasaan ihsan itu adalah ihsan sudut kemanusiaan, hubungan sesama manusia. Kita akan rasa lapar, dan bila kita lapar, kita akan tahu macam mana rupa bentuk orang yang kelaparan, orang yang dahaga, orang yang lemah, orang yang sakit dan sebagainya. Jadi perasaan itu yang lebih penting sebenarnya. Tapi kalau kita tidak boleh mengambil pengajaran daripada perkara ini, maka tak bergunalah kehidupan kita ini sebagai seorang abid, ya, seorang yang sentiasa melakukan ibadah dan ketaatan terhadap Allah, tetapi tidak menghiraukan saudaranya sendiri. Dia sibuk berpuasa dan dia berbuka dengan lazat sekali. Dia tak tahu jiran sebelah dia sebenarnya sedang menanggung kelaparan yang amat. Tapi malu nak minta dengan dia. Dia tak ambil tahu. Kepekaan tidak ada. Sedangkan ibadah puasa mengajar dia untuk membina rasa kepekaan. Ibadah zakat fitrah di dalam puasa juga mengajar kita, seolah memaksa kita untuk ambil tahu tentang kedudukan masyarakat. Sebab itu juga baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan, kita ini orang yang paling baik adalah orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan Allah sendiri akan membantu kita selama mana kita membantu sahabat-sahabat kita. Allah fi'aunil am madamal ab fi'auni akhihi. Jadi dia akan bantu kita selama mana kita bantu orang lain. Dan orang lain tak semestinya manusia. Mana-mana yang bernyawa lah. Binatang ke, kan, pokok-pokok ke, tumbuhan dan sebagainya. Jadi berbalik kepada soalan itu tadi, Captain. Sahabat-sahabat kita, frontliner. Saya kira mereka ini adalah yang sangat-sangat bertuah kerana Allah telah catat nama-nama mereka ini menjadi insan yang paling bermanfaat. Kerana bila dia duduk di frontliner, bukan saja mereka bermanfaat, tapi mereka adalah insan ataupun individu yang paling berisiko tinggi. Mereka yang akan berhadapan dahulu dengan COVID-19, dengan apa juga cabaran. Kita sedih kan bila kita dengar pihak polis kita kan, pihak berkuasa, sampai aksiden, kemalangan kerana dilanggar orang yang tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, batang tubuh mereka itu terdedah kepada banyak risiko di luar jangkaan. Jadi ini merupakan satu pengorbanan, saya kira, pengorbanan untuk umat Islam, pengorbanan untuk negara kita, pengorbanan untuk memperjuangkan keselamatan. Jadi sudah tentulah nilai dia sangat tinggi di sisi Allah. Mereka ini adalah insan-insan istimewa. Walau dalam keadaan mereka terbatas untuk bertahajud seperti kita, terbatas mungkin nak duduk di tikar sejadah, sujud yang lama, tetapi Masya Allah, Allah buka ruang ataupun peluang keemasan yang lain yang sangat bermakna yang kita ini belum tentu akan capai darjat tersebut. Jadi itulah dia, Captain, mudah-mudahan boleh membantu kita. Terima kasih Ustazah. Jadi untuk makluman kepada penonton yang baru mengikuti perbincangan kita petang ini, kita sekarang sedang bersiaran menerusi FB Live Yadim, iaitu rancangan talk show Mutiara Minda atas tajuk Ramadan Musim PKPB, Peluang Keemasan Beribadah. Jadi bersama kita ada dua panel. Yang pertama Ustaz Zul Ramli Umar Razali dan Ustazah Isfadiah Muhammad Dastuki. Sekarang masuk kita pusingan yang ketiga ni. Ustaz Zul, saya nak cuba mungkin minta pandangan Ustaz sikit lah. Sebab sebelum ni kita dengar masalah COVID-19 ni, dia menular di China terus ke seluruh dunia. Kalau di Amerika sekarang ni dah hampir 1.5 juta lebih dah, berjuta-juta dah terlibat. Jadi wabak yang cukup ditakuti oleh orang ramai. Dan memang ditakuti, dan ekonomi pun runtuh. Dan masalah rakyat di dunia ini memanglah masalah ekonomi dan kesihatan dan sebagainya. Tetapi di sebalik itu ada hikmah dia juga. Orang kata kalau dekat Kuala Lumpur kata Sungai Kelang hari dia walau dah kurang kotor. Sumber Arab dah kurang. Kemudian pula tengok jalan raya tak sesat, tak jam. Betul udara, kualiti udara pun dah tidak kotor.
Jadi ada hikmah dia kata dengan adanya COVID-19 ni dia kata dah bersih, udara bersih sebagainya. Ada hikmah dia juga walaupun nampak ada keburukannya. Dan kalau berkenaan dengan Ramadan ni Pak Ustaz, kalau kita nak kaitkan dengan COVID tadi. Apa hikmahnya kita ni Ramadan musim COVID ni? Mungkin ada hikmah dia yang kita dapat cungkil sikit sebanyak untuk kita share. Silakan Ustaz. Baik, Masya-Allah. Terima kasih Kapten, Ustazah, terima kasih dan para penonton kita di talian bersama dengan Yadim. Alhamdulillah, saya kira saya sambil-sambil tu saya nampak kat bawah tu ya, Yadim peduli, kami prihatin ya, #fastabiqul khairat. Ini saya kira mesej-mesej untuk yang perlu kepada kita ambil perhatian sebab supaya kita ambil peluang ini, insya-Allah. Kita bukan senang nak hantar bantuan dan kadang-kadang kita hantar bantuan belum tentu sampai, tapi ke Yadim ni insya-Allah dia akan sampai pada sasarannya. Tahniah pihak Yadim ya. Baik, hikmah lah, kita kata hikmah ya, sebab tak ada sesuatu itu berlaku melainkan yang menjadikannya adalah Allah ya. Allah menjadikan semua benda ya, sama ada pada pandangan kita baik ataupun buruk, itu kata-kata kita lah. Tetapi di sisi Allah pastinya ada kebaikan ya. Saya kira satu perkara sebab Allah selalu menggunakan ya berlakunya sesuatu benda itu sebagai ayah, tanda betapa berkuasanya Allah. Mungkin saya nak ambil hak tu dulu, mungkin nak respon pada apa yang Kapten minta kita fikir pada petang ni ya. Hikmah kita katakan ya. Baik, cuba bayang ya Kapten, sebab Kapten ni dengar Kapten pun dah takut dah sebenarnya. Tapi muka nampak baik, alhamdulillah ya. Katalah tiba-tiba Kapten ya, Ustazah ya, tiba-tiba orang bagi tahu kat saya lah, Zul, kan, ada orang nak gaduh dengan kau lah. Ni petang-petang ni macam dia provoke lah sikit kan. Agaknya bila spontan ya, kalau orang kata nak gaduh dengan kita kan, orang kata pertama datang dalam kepala kita, apa agaknya? Kalau itulah agak-agaknya lah, kalau orang nak gaduh kita, yang nak bergaduh kan, pertama sekali mungkin kita tanya dia tu besar mana? Kan? Dia tu sado ke tak sado kan? Maknanya kalau dia tu, orang tu kata Zul kan, orang yang nak gaduh dengan kau tu 3 kaki je pun kan, kurus je, tentulah pada masa tu kita akan respon nak gaduh kat mana. Macam itulah lebih kurang ya. Baik, nak ceritanya adalah kita yang Allah minta kita fikir, hei manusia yang kamu rasa kamu penguasa dunia, hei manusia kamu tu pintar bukan main, hei manusia kamu tu gagah bukan main. Maka Allah sebut dalam surah Yasin kan, maka orang kafir bila kesombongan tu dah penuh dalam dada dan kemudian mereka minta pada Allah, "Ya Allah, Engkau hantar malaikat kat kami. Hantar kau punya tentera yang namanya malaikat, yang malaikat tersebut besar dengan pantas pergerakannya." Orang sombong akan cakap, "Hantar malaikat padaku." Dan Allah bagi tahu dalam surah Yasin, ya, kami tak hantar malaikat, kami hanya hantar satu teriakan. Maknanya satu teriakan bukan pakai saiz. Jadi balik pada kes gaduh tadi, Kapten. Nak ceritanya apa dia? Ketika manusia dia bangga ekonomi dia paling kukuh, senjata dia paling ampuh, tiba-tiba kita sekarang ni takut kepada makhluk yang bukan 2 kaki. Bukannya 1 kaki. Yang kecil lebih 200 kali ganda lebih kecil daripada bakteria. Kalau bakteria, kuman tu mudah kecil dah. Kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Kena pakai mikroskop baru nampak. Yang ini mikroskop pun tak nampak sebab 200 kali ganda lebih kecil. Maknanya kalau kecil, tentulah kita senang-senang tinas dia. Lepas itu pula, saintis bagi tahu virus ni tak nak bagi tahu dia tu hidup ke, nak kata hidup, dia tu tak boleh hidup. Sebab dia tak macam kita ya. Kita ni adalah tubuh yang hidup. Benda-benda yang hidup dia memang memiliki sifat hidup. Virus ini separuh hidup. Maknanya dia tu kena menumpang barulah dia itu boleh hidup. Kalau dia letak ke atas meja ni, kemudian dia biarkan dengan separuh hidup tu, dia akan mati macam tu je. Maknanya nak bagi tahu, ya Allah, lemahnya makhluk ni. Tapi Allahu Akbar, hei manusia, makhluk Allah yang paling lemah pun kamu tak mampu nak lawan.
Mampukah kamu nak lawan dan berhadapan bila kamu masuk dalam kubur malaikat yang jauh lebih kuat daripada COVID-19 ataupun virus yang terlampau kecil, yang akan tanya saya soalan, siapa Tuhan engkau wahai Zulramli? Siapa Nabi engkau wahai Zulramli? Apa agama engkau wahai Zulramli? Apakah kitab pedoman engkau wahai Zulramli? Cuba bayang, yang tanya malaikat yang gempita soalannya. Sekarang mari kita mula fikir, kalaulah virus aku tak mampu, betapa aku nak berhadapan dengan malaikat Allah. Belum lagi bagaimana disebat pada ketika itu, dipukul dan dihenyak di alam kubur. Belum lagi wal-ayazubillah, kita yang ada di sini dalam channel Yadim ni, kita harap sangat ya Allah tak ada seorang di kalangan kita yang tiba-tiba macam Ustazah sebutkan tadi tentang apa, terlepas maklumat menyatakan bahawa kita bukan ahli syurga. Cuba bayang masuk je dalam neraka ketika ahli neraka, ya Allah sebut dalam Al-Quran, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya wahai Muhammad, sekiranya kamu melihat orang-orang yang derhaka pada Allah, tunduk kepala mereka. Mereka berkata, wahai Tuhan kami dah lihat, kami dah dengar neraka jahanam. Kembalilah kami ke bumi ya Allah, ke dunia ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Cuba bayang orang-orang yang patah tunduk kepala dia, Allah humban dalam neraka jahanam. Meronta pada Allah, ya Allah. Nak bagi tahu ni kekuatan kita ni, yang hatta virus kita tak mampu. Cuba bayang nak dihantar dalam neraka jahanam ketika bertempik dan ya Allah kami lapar ya Allah. Maka datanglah malaikat mengoyak rahang kulit mereka, mengoyak rahang mulut mereka, menyumbat dalam mulut mereka zaqum ta'amul athim, yang kemudian berputar memutuskan seluruh sehingga berlubang tubuh manusia. Maknanya semua yang dikasih sekalian, elok kita tengok pertama dengan pandangan iman. Ya Allah, kalaulah virus aku tak mampu nak hadapi, mampukah aku hadapi dengan tenaga tentera Allah yang jauh lebih besar. Saya kira kalau ini pun Kapten kita boleh dapat lihat ya, insya-Allah kita mula sedar diri kita, tak ada orang dabit dada dan kata aku ekonomi penguasa dunia. Takkan ada kata aku paling pintar di atas muka bumi. Bila manusia dah tunduk, akhirnya matlamat puasa dah sampai. Macam tadi yang Kapten pun sebutkan tadi kan, Dr. Ustazah juga dah sebutkan, matlamatnya adalah seolah-olah kita melebur, kita menjadi makhluk-makhluk yang lain. Kita hanya untuk memberi bantuan kepada makhluk yang lain. Jadi insya-Allah sebenarnya di atas perkara tadi Kapten, dan benarlah bila berlakunya fasa ini, kita sebenarnya bukanlah semata-mata lockdown untuk rehat. Bumi bukan sedang rehat, bumi sebenarnya sedang merawat. Maka sebenarnya kita kena ambil mood dan roh itu. Kita bukan lockdown ini untuk hanya rehat, tidur, main, atau tidur dan berbaring dan hanya main game, tetapi kita kena lihat apa yang aku kena rawat. Kapten sebutkan tadi, sungai dia merawat diri dia sendiri, cuaca merawat diri dengan sendiri, maka kita juga kena merawat minda kita. Kita kena rawat. InsyaAllah saya yakin Kapten, kalau kita tahu mengambil masa ini dengan sebaik mungkin, saya yakin insyaAllah sebab orang cemerlang, dia mesti ada masa untuk dia rawat diri dia. Dan inilah masa terbaik insya-Allah, sebab lepas daripada PKP ini, ketika saat keadaan dah lebih pulih, cabaran kita sebenarnya akan mungkin berpuluh bahkan beratus kali ganda effort yang kita kena beri. Jadi kita harap dengan kita dah rehat dan kita dah rawat kelemahan kita, kita keluar daripada zon ini dalam keadaan lebih bertenaga insya-Allah, dapat redha Allah tu yang paling penting, dan menjadi juara di dunia ni insya-Allah dalam masa yang sama. InsyaAllah tak. Sama-sama kita doakan supaya semua kita berjaya lah menghadapi situasi ini sebagai satu hikmah kepada kita sekalian, kepada umat dunia hanya, dan kepada bangsa-bangsa negara selama ni menganggap bahawa mereka tu hebat, rupanya dengan kuman yang tak nampak tu pun rupanya kita tak mampu nak hadapi kuasa Allah yang lebih besar. Ya Ustazah, kita ni Ustazah dah di penghujung sikit. Nanti kita akan buat rumusan, tapi ini yang minta respon sambung sikit yang Zulramli tadi. Mungkin hikmah dalam khusus dalam konteks wanita ni. Dalam kadang-kadang kita COVID-19 ini,
Dan keadaan ada hikmah dia juga, artinya suami duduk di rumah, berkurung di rumah anak-anak. Jadi kita pun tengok muka suami hari-hari setiap masa. Dia mungkin ada hikmahnya tu lah. Bulan Ramadan pula, apa hikmah kepada kaum ibu kita ni dengan sempena dengan Ramadan yang termasuk dalam tempoh PKBB COVID-19 ni, Ustazah. Silakan. Baik, tuan-tuan puan-puan, terima kasih Kapten, sahabat-sahabat yang dikasihi. Masya Allah, sebenarnya banyak sangat hikmah kekeluargaan yang kita dapat dalam tempoh PKP ni, PKPB ni, PKPD ni. Dia banyak lapisan, banyak layers ni. Antara perkara kalau ditanya secara peribadi ya, tuan-tuan puan-puan, adalah kita lihat watak-watak sebenar ahli keluarga kita. Kalau sebelum ni mungkin mereka tinggal berjauhan kan, macam kita touch and kita jumpa dia waktu dia balik daripada sekolah, dan yang sebahagian duduk di asrama semakin membesar dan sebagainya. Dan dengan kehadiran PKP ni memang Allah izinkan untuk kita berada di dalam rumah ni dalam tempoh yang lebih daripada sebulan, saya kira kan, sebulan setengah, dan akan masuk ke 2 bulan lebih ni, kita nampak wajah sebenar anak-anak kita. Daripada sudut bagaimana pengurusan dia dengan solatnya, bagaimana gaya percakapan mereka, kemudian bagaimana mereka mengurus masa mereka sendiri, mengurus diri mereka. Jadi inilah waktu macam seolah-olah muhasabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita muhasabah bukan setakat diri tetapi ahli keluarga kita. Sebab ahli keluarga kita, anak-anak kita ini merupakan insan-insan yang paling rapat dengan kita. Dan daripada dialah yang kita harapkan mengalirnya amal baik yang akan berterusan, yang akan dikirimkan kepada kita. Jadi kalaulah individu-individu ini kita tidak didik, kita tidak perkasakan daripada sekarang, maka kita khawatir kita akan terus kehilangan kawalan. Seolah-olah seperti layang-layang yang terputus talinya. Jadi dia di luar kawalan kita, kita tak mampu untuk bawa dia kembali. Dan kita juga mengerti dan sangat-sangat sedar bahawa pada waktu ini juga kita dapat talian-talian aduan ya, yang berkenaan dengan rumah tangga, bukan setakat dengan rumah tangga tetapi dengan masalah kerjaya, masalah penderaan pun ada juga, masalah suami dengan isteri pun begitu juga. Jadi kita nampak sangat dan sangat jelas benda ini berlaku. Jadi seolah-olahnya Allah nak bagi tahu sebelum ini kita terlalu fokus mungkin pada kerjaya kita. Kita tak fokus kepada ahli keluarga kita. Dan bila kita ponkan bersama dengan keluarga kita ni, baru kita rasa macam macam ni rupa, kenapa macam ni kan. Dia kata anak aku ni tak tahu macam ni rupanya. Jadi dia seolah-olah mendedahkan lah. Dan ini merupakan satu momen yang patut kita rasa sujud syukur kepada Allah. Sebab Allah tunjukkan dah apa masalah dia. Dan kita sekarang harus mencari dan saya teringat dalam surah Al-Insyirah di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya. Jadi bila Ustaz Zul kata tadi waktu ini adalah waktu untuk kita merawat kan, memang saya sangat setuju, waktu ini adalah untuk waktu merawat. Sebab selepas ini mungkin kita perlu ada satu lonjakan yang lebih tinggi lagi. Dan Allah sebut di dalam surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab. Maka jika kamu telah selesai dengan satu-satu urusan, maksudnya telah selesai dah urusan COVID-19 ni, fansab, jangan berhenti, teruskan perjuangan kamu. Jadi maksudnya ada benda yang Allah sedang beri, Allah sedang menantikan kita ni, Allah nak beri, nak kurniakan pada kita. Tapi dengan syarat kita mesti ada usaha, ada kita punya persediaan, ada kita punya perancangan ya, hasil daripada muhasabah tadi. Jadi bila kita tengok ahli keluarga kita bagaimana duduknya, bagaimana dengan dia orang punya bacaan ayat Quran dia, ibadah dia bagaimana, sikap dia terhadap diri mereka, sikap terhadap adik-beradik kan, asyik nak bergaduh sahaja ke kan, tidak ada penghormatan, tak ada rasa nak kerjasama. Seorang itu je lah yang buat kerja dekat dapur, yang lain melepak aja depan TV ataupun main game sahaja. Jadi sikap-sikap yang kita tidak senangi ni, maka kita kena sama-sama cuba cari jalan. Sebab yang ada dalam rumah kita ini tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia yang kita akan panggil warga negara kita. Dia yang akan kita panggil sebagai rakyat. Dia yang kita akan panggil ummah. Maka kita harus persiapkan mereka sebelum mereka kita lepaskan ke dalam medan masyarakat yang sebenar. Kalau di rumah ini saya bagi contoh, mereka tak pandai nak jaga tandas. Buang air pun masih merecik lagi, kita masuk dalam tandas, minta maaf sebut masih ada cecair kuning sana, cecair kuning sini kan.
Jadi cuba bayangkan insan ini juga yang akan menggunakan tandas-tandas awam kita. Kalau masih dalam rumah, dalam bilik, sampah dia letak sana sini, tak buang sampah dekat tong sampah utama dalam rumah, maka dia jugalah yang akan menggunakan segala fasilitas dan kemudahan dalam negara kita. Jadi kalaulah kita tidak ambil peluang ini untuk mendidik anak-anak kita, mempersiapkan mereka dan sebagainya, kita khawatir mereka tidak mampu untuk menjaga dunia ini sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah arahkan. Dan mereka ini adalah amanah kita. Dan pula mereka ini menjadi saksi dan bukti bagaimana kita mengendalikan ataupun menguruskan kurniaan Allah. Kan? Jadi apa yang kita didik anak kita itu merupakan bukti sama ada kita taat kepada Allah ataupun tidak. Walaupun memang hakikatnya berjaya ataupun tidak, itu lain kira. Tapi usahanya itu yang Allah mahu lihat. Tuan-tuan dan puan, saya kira ada satu perkara, satu hadis ini yang sangat menarik hati saya. Bila saya baca, hadis ni rasa tenang dan seronok tuan-tuan. Dia berkaitan dengan anak-anak ni. Di mana Rasulullah SAW bersabda daripada hadis riwayat At-Tabrani daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, "Idza nazara al-walidu ila waladihi fasarrahu kana lil waladi ifkun nasamatin qila ya Rasulullah wa in nazara 360 nazratan qala Allahu akbar." Yang bermaksud mafhumnya, apabila ibu bapa melihat anaknya kemudian merasa gembira, maka si anak itu akan memperolehi pahala membebaskan satu orang hamba. Ibu dengan ayah ni tengok aja anak tu, dia rasa bangga dan dia rasa seronok. Seronok dengan dia punya akhlak, seronok dengan macam mana dia menjaga diri dia, berdikarinya dia, boleh diharap, ya, boleh kita seronok dengan anak kita ni. Sekali pandang anak itu dapat pahala seolah-olah membebaskan seorang hamba. Dan sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalaulah seorang ibu itu pandang anak itu dengan gembira sebanyak 360 kali, bagaimana agaknya? Dan Nabi tak jawab, Nabi cuma sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya betapa banyak dan besarnya ganjaran seorang anak yang boleh membuat ibu bapanya berbangga dengan dia. Apatah lagi kalau sentiasa mendoakan ibu dan ayahnya. Jadi itulah dia Kapten, Ustaz ya. Kita sebenarnya yang kita harapkan inilah anak-anak kita lah yang menjadi pelaburan yang sangat penting. Sebab dia bukan pelaburan dekat akhirat je. Dia pelaburan di dunia lagi. Dia bawa nama kita kan. Dia pergi ke mana-mana pun. Jadi dia dengan kita ini ada hubungan yang tidak terputus. Jadi itulah antara sekali lagi peluang keemasan yang ada dalam rumah kita ni yang kadang-kadang kita selalu terlepas pandang. Wallahualam. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi dapat kita satu idea baru pada hari ni. Aku punya musim Ramadan COVID-19 kita PKPB ni, satu proses kita untuk merawat diri kita, keluarga kita dari aspek berbagai-bagai, kebersihannya di rumah, dari segi disiplinnya, dari segi tingkah lakunya, dapat kita fokus dengan diri kita, keluarga kita. Tak kira sekecil-kecilnya tandas tu pun saya sebut tadi, sebenarnya Islam tu bermula daripada at-tuhur kan, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan tu sebahagian daripada iman sebenarnya. Ini bermula di tandas pun maksudnya kita sekarang dah boleh fokus. Dulu tak pernah tengok pun. Tak kisah tandas ni. Sekarang kita nampak, kita ada masa kan. Jadi kita nampak benda tu sebagainya kotor, anak kita ni tidak disiplin, kita tegur dia sebagainya. Proses rawatan. Alhamdulillah. Jadi kita dah sampai ke di penghujung rancangan. Terima kasih. Saya nak minta yang last ini, kalau boleh kita rumus sikit. Ustaz Zul bagi sikit apa nasihat ke apa-apa yang nak kita nanti bagi nasihat. Dia bersilakan dalam seminit dua tak. Baik, terima kasih Kapten, Ustazah dan semua yang bersama dengan kita dalam channel di Yadim ni ya. Saya kira saya nak mengucapkan terima kasih atas usaha baik pihak Yadim dan marilah saya nak ajak semua sebenarnya mendokong ya melalui apa yang ada. Dan saya lihat satu hashtag yang memang sangat perlu pada kita, yang mungkin menjadi kesimpulan bagi pihak saya, apa yang saya faham daripada apa yang Ustazah sampai, apa yang Kapten ajak kita bincang ini. Benar yang disebutkan tentang hashtag fastabiqul khaira di sana, memang sebenarnya dia mesti roh itu menjadi tenaga paling dalam kita. Barulah kita nak bercakap adalah suami yang nak berlumba untuk mengerjakan kebaikan, isteri yang nak berlumba mengerjakan kebaikan. Maka sebab itulah, inilah sebenarnya, sebab tu kalau kita kata 10 yang terakhir ni, dia mesti ada roh nak berlumba tersebut.
Tak boleh memada kata dah tarawih dan tak perlulah qiyamul lail. Kita tengok sebagai contoh ya, sahabat ijma' sahabi, jumlah rakaat mereka tarawih 20 rakaat. Kita tahu ya tentang perkara tersebut. Dan kalau kita tengok kenapa orang Madinah ya bila solat tarawih zaman Imam Malik Ibn Anas ya, zaman Imam Malik mereka solat tarawih 36 rakaat. Sebab ruh fastabiqul khairat, sebab sejak daripada bila Sayyidina Umar Al-Khattab dan semua sahabat bersetuju untuk buat 20, dan pada ketika itu orang Mekah buat 20, dan kemudian antara 4 yang menjadi satu tarwihah tersebut, maka orang Mekah pakat bubar daripada saf dan tawaf pada ketika itu. Dan benda ni sampai kepada orang Madinah. Mereka 20 rakaat, tetapi antara rakaat tersebut mereka tawaf. Jadi menunjukkan orang Madinah dia rasa ini tak boleh jadi kalau macam ni. Maka lantas mereka menambah di antara 4 itu dengan 4 lagi. Menjadikan 36 rakaat. Cuba bayang, roh inilah yang menjadikan Islam itu hebat. Kenapa berlumba nak membuat lebih baik ya. Tetapi hari ini berlumba nak buat lebih kurang. Orang ni buat lebih kurang, orang ni nak bagi tahu yang paling kurang. Akhirnya Masya Allah terbentuk dalam keluarga dan diri, jadilah keluarga yang berlumba siapa buat lebih kurang. Itu yang jadi berkira, orang ni buat ni sakit hati, yang ni isteri buat dia sakit hati, suami tak buat apa. Dan akhirnya kita menjadi masyarakat kelas paling bawah yang kita tak layak nak memikul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yadim, selamat berjuang. Dan kita support sama-sama insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ustaz Swadia, silakan. Ya, saya nak tutup dengan keimanan lah ya, sebab apa yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya kita nak membesarkan ataupun kita nak polish iman kita. Kita nak mengilatkan, menggilap keimanan kita. Sebab sangat penting keimanan ini, iaitu kepercayaan dan kebergantungan kita kepada Allah Rabbul Izzah pada mana-mana waktu pun ya. Jadi orang yang beriman ini dia mempunyai mata yang sangat berkualiti. Dia akan melihat setiap cabaran itu dia sebagai peluang keemasan. Dia melihat kesakitan itu sebagai satu peluang untuk dia lebih akrab pada Allah. Keluhan tidak ada dalam kamus serta kitabnya. Sebab tu dalam sebuah hadis, saya tutup dengan hadis ini yang merupakan satu nikmat lah. Iman ini satu nikmat. Di mana Abdullah ibnu Mas'ud berkata dalam kitab Adabul Mufrad jadi dinyatakan di sini innallaha yu'tid dunya ma yuhib wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud berkata, ini kata-kata daripada Abdullah ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah memberi dunia kepada orang yang Allah cinta maupun orang yang Allah tidak cinta. Jadi maksudnya Allah akan kurniakan dunia ini kepada golongan yang Allah cintai ataupun kepada golongan yang tidak dicintai oleh Allah. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman itu kecuali kepada golongan yang dicintainya. Jadi golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sentiasa melihat cinta Allah pada setiap keadaan, pada setiap perkara. Dan daripada situlah dia mendapatkan keimanan, dan keimanan itu rupanya adalah satu nikmat. Dengan iman ini Allah akan menghias segala perasaan kita, segala panca indera kita itu dengan suatu benda nilai yang sangat tinggi. Jadi kita kuranglah nak mengeluhnya, menyalahkan orang lain, menuding jari. Sebab dia punya pilihan dua je orang yang ataupun dia nak syukur. Kalau dia tak boleh syukur, dia akan pergi lari ke tempat sabar. Kalau dia tak boleh sabar, dia akan pergi lari ke tempat syukur. Dua tu sajalah pilihan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, kita rebutlah sentiasa peluang-peluang keemasan ini. Jadi kita tidak mahu menjadi golongan yang disebut oleh Ustaz Zul tu tadi, yang dia minta di dalam Al-Quran ni, memang Allah dah cerita dah. Dia minta untuk kembali balik ke dunia ini walaupun beberapa waktu, supaya dia nak jadi orang yang takutkan Allah. Jadi kita tak nak menjadi orang-orang yang rugi, maka ambillah peluang keemasan yang sedia ada di hadapan kita. Kita lihatlah keluarga kita, lihatlah apa yang berada di sekeliling kita ini sebagai lubuk-lubuk pahala untuk mendapatkan ganjaran dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ustazah Swadia. Demikianlah tuan-tuan dan puan sekalian,
kita punya talk show Mutiara Minda yang dibawakan khas oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia secara langsung di FB Jadim. Rebutlah tuan-tuan peluang keemasan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Kita fast tabikul khairat, ya. Berlumba-lumba, Ustaz Zul ulang-ulang tadi yang Jadim punya tagline tadi. Berlumba kita ke arah mengejar kebaikan. Kalau anak di rumah tu sekarang berkumpul di rumah, gebuk-gebuk lah nak bantu ibu kita. Jadi berlumba-lumba pula nak baca Quran, siapa sekarang dah sampai juzuk berapa dah, sampai surah berapa dah, bergebuk-gebuk biar mak dia tengok anak yang ni dah berapa juzuk dah sebagainya. Berlumba-lumba pula bangun malam. Siapa yang bangun tu lebih awal, lebih lama dia punya semayang, dia berlumba-lumba untuk kebaikan. Ini peluang keemasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sempena dengan suasana rukhsah yang Allah beri kepada kita di bulan Ramadan ini sempena dengan COVID-19. Terima kasih kepada kedua ahli panel kita. Yang pertamanya Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali, iaitu Timbalan Pengurusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, dan juga Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, dan juga daripada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.